Okey. Cerita sambung sikit. So bila kita cerita pasal ketaksamaan ni, kita ada 4 simbol. Simbol dia ada 4 je lah. Simbol lebih, simbol kurang, lebih dan sama dengan, kurang dan sama dengan. Tapi dalam penggunaan simbol-simbol ni mesti kena dengan situasi soalan. Awak tak boleh gunakan simbol ni sesuka hati. Kalau kita gunakan persamaan, kita boleh letak satu simbol. Jadi biasanya persamaan ni paling senang lah nak buat. Tapi tajuk ni tajuk ketaksamaan. So macam mana kita nak gunakan ketaksamaan dalam situasi soalan? So untuk ketaksamaan ni senang je, awak just baca perlahan-lahan. Jangan baca laju-laju. Okey? Kena baca perlahan-lahan. Okey, berkenaan dengan ayat, ayat dia memang bagi panjang. Panjang dia macam ni lah, satu karangan. Memang auto malas nak baca. Memang saya tahu. Memang malas nak baca. Tapi awak kena baca pelan-pelan ayat demi ayat. Contohnya macam ni kan ada satu ayat. Okey. Lepas tu ada 2 ayat. Ayat ketiga dan ayat keempat. So baca setiap satu ayat. Belajar bahasa Melayu kan satu ayat penyata awak baca satu-satu kan. So bila kita nak baca ayat ni kita kena baca dengan teliti lah. Maksudnya baca dengan elok. Okey. So kita baca soalan ni. Nanti saya tekankan situasi ni. Okey, nanti saya fokuskan situasi ni. Saya nak awak baca dulu. Okey, ambil masa seminit untuk awak baca. Baca dalam hati boleh, baca dekat dalam bilik pun boleh, tak ada masalah lah. Okey, ambil seminit. Okey, baca semua ayat ni dalam masa seminit. Baca je dulu. Okey, itu kira dah paling perlahan lah jadi sekarang ni, bila awak dah baca, awak nampak ada 4 ayat. Kita ada ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Sekarang saya nak awak tengok ayat yang pertama dulu. Okey, ayat yang pertama. Okey, namanya baru masuk. Seorang pekedai menjual batang pen dan Y batang pensel dengan berharga dengan masing-masing berharga RM3 dan RM1. Okey. Laju sangat kan? Okey, kita slow sikit. Seorang pekedai menjual X sebagai pen dan Y sebagai pensel. Baru awak nampak. Kan? Apa beza baca laju dengan baca perlahan? So awak nampak baca perlahan awak boleh nampak. X sebagai pen, Y sebagai pensel. So apa yang saya nak awak buat adalah catat macam ni. X sama dengan pen, Y sama dengan pensel. Maksudnya dia kena ada nama. X dengan Y ni dua pun boleh ubah. Pen dengan pensel tu adalah objek. Okay, dan sekarang cerita dia pula, dia ada harga tau. Setiap orang mesti ada harga kan. Setiap objek mesti ada harga. Jadi harga bagi pen ialah RM3 dan harga bagi pensel adalah RM1. Jadi awak just letak je. Yang ini harga dia RM3. Yang ni harga dia adalah RM1. Maksudnya satu pen mewakili RM3. Satu pensel mewakili RM1. Okey, itu berkenaan dengan ayat pertama. Jadi ayat pertama ni dah tak ada dah, awak nak pernah tengok ni dah tak payah tengok lagi dah. Okey. So sekarang kita tengok pula, kita move on kepada ayat yang kedua. Jualan minimum. Okey, jualan minimum. Stop je. Jangan baca lagi. Stop sampai minimum. Okey, baru kita gunakan rumus ketaksamaan yang ada dalam jadual. Okey. Sekarang ni, cuba cari perkataan minimum yang ada dalam jadual ni. Okey, so kalau awak jumpa, sini adalah perkataan minimum.
Okey. Dan perkataan minimum, okey, berdasarkan soalan yang dia bagi minimum kan. Soalan ayat ni dia bagi minimum. So awak gunakan rumus minimum. Okey, rumus minimum dia menggunakan simbol lebih dan sama dengan. Okey, gunakan simbol lebih dan sama dengan. Tapi dekat sini awak kena faham kenapa minimum tu dia guna simbol lebih. Kenapa bukan kurang Sebab minimum kan kecil. Minimum kan kecil. Maksudnya minimum tu paling sikit lah. Kenapa kena guna lebih? Kadang-kadang pelajar ni confuse. Okay. Kalau awak baca bahasa Inggeris dia, bahasa Inggeris dia kan dekat sini. Ni at least. Bahasa Inggeris ni bila dia cakap at least maksudnya minimum samalah tu maksud dia dengan sekurang-kurangnya. Ni cerita dia samalah, at least dengan minimum ni sama. Kalau awak perasan simbol dia lebih dan sama dengan. Kenapa Dia kata kurang, tapi kenapa lebih? Ni saya nak explain ni sebabnya, contohlah awak nak beli coklat. Okay, awak nak beli coklat tapi awak tak tahu harga coklat tu berapa. Biasanya awak akan fikir saya ni mesti kena bawa duit sekurang-kurangnya RM3. Contohnya RM3 lah paling sikit. Kalau saya bawa lebih, lagi bagus, boleh beli coklat. Kalau saya bawa kurang daripada RM3, saya tak boleh beli coklat. Maksudnya macam tu. Coklat mahal lah, dia cerita pasal coklat mahal. Okay, so maksudnya awak kena situasikan diri sendiri. Cuba kalau awak kata, saya nak sekurang-kurangnya RM3. Maksudnya sekurang-kurangnya daripada tu tak boleh kurang lah. Daripada RM3 tu tak boleh kurang. Itu cerita pasal beli makanan. Tapi kalau cerita pasal paling senang, contoh yang paling senang saya boleh bagi, contohnya pasal markah. Okey, ni paling senang lah. Pelajar, kalau awak nak lulus, awak mesti dapat sekurang-kurangnya 40 markah. 40% kalau nak lulus. Biasa kalau kat sekolah, dengar tau, cikgu cakap, kalau nak lulus, sekurang-kurangnya kena dapat 40%. Maksudnya 40 dan ke atas. Jadi dia kata 40 lebih dan sama dengan. Kita katakan minimum tu mestilah jangan kurang. Jangan kurang. Okay, ingat minimum jangan kurang. Maksimum jangan lebih. Dia terbalik. Nampak tak? Maksimum jangan lebih. Okay, jadi rumus ni membantu pelajar. Dia macam tungkan terbalik je. Kalau awak rasa awak nak faham, lebih senang awak gunakan contoh yang melibatkan markah exam lah. Kalau nak lulus sekurang-kurangnya 40%. Okay, dan peratus maksimum adalah 100. Kan orang pernah cakap kan, maksimum dalam peratus adalah 100. Ni adalah maksimum dia. Maksudnya tak ada yang lebih. Memang 100 ni adalah max. Maksudnya tak boleh lebih. Dia mestilah 100 dan kurang. Nampak tak ayat dia? 100 dan kurang. Ini kita panggil maksimum. So, maksudnya dia ada perkataan yang lebih kurang maksud sama. Minimum maksud dia sama dengan sekurang-kurangnya. Maksudnya jangan kurang. Kalau maksimum, maksudnya jangan lebih ataupun selebih-lebihnya. Ini maksudnya jangan lebih. Kita gunakan simbol kurang. Okay, jangan lebih. Okay, ini 4 ni famous Empat situasi ni adalah yang paling famous. Awak kena faham. Okay, so kita dah kenal pasti dah. Simbol minimum mestilah jangan kurang. Iaitu kita guna lebih dan sama dengan. Okay, sekarang. Jualan minimum pen dan pensel. Ni. Kita dah tahu dah. Pen X. Pensel Y. So maksudnya jualan pen dan pensel mestilah X campur Y. Maksudnya campurlah. Ialah dia jual pen dengan pensel. So dua-dua objek tu dia jual. Jadi kita campurkan. X campur Y. Ini objek. Cerita pasal objek. Tapi ingat. Hujung belakang ni. Hujung belakang ni dia cakap RM. Dia tak cakap bilangan. Dia cakap harga. RM. Okay, RM. Okay, jadi kita tahu cerita ni pasal harga. Ni cerita pasal harga. So awak kena lekatkan X ni dengan harga dia. X ni harga dia RM3. So awak letak 3X. Okay, awak letak 3X. Memang betul X campur Y sama dengan 900. Lebih dan sama dengan 900. Tapi cerita ni dia cerita pasal harga.
So awak kena kaitkan X tu dengan harga, Y tu pun dengan harga. So X ni harga dia RM3. So awak letak 3X. Tak perlu letak RM, letak je bilangan harga tu. Senang kan? Kalau Y ni maksudnya 1Y, tak payahlah letak nombor 1. Biar je Y tu, sebab Y tu memang 1 pun. Jadi 3X campur Y lebih dan sama dengan 900 adalah ketaksamaan bagi ayat yang kedua. Jadi ini dapat 1 markah. Okay. So saya nak awak test untuk ayat yang seterusnya. Ni cerita pasal bilangan pula. Tadi cerita pasal harga. Bilangan pensel yang dijual sekurang-kurangnya. Ni saya nak tanya paling senang. Simbol apa yang kita nak guna untuk situasi sekurang-kurangnya? Lebih dan sama. Lebih dan sama. Ada dekat atas ni. First, kenal pasti simbol dulu. Okay, first kenal pasti simbol dulu. So, bila awak dah kenal pasti, sekurang-kurangnya ni awak letak je dulu simbol tu. Okay, jangan risau, letak dulu. Baru awak baca ayat dia. Pensel yang dijual. Dia sebut pensel. Pensel ni siapa? X ke Y? Y. Okay, pensel tu nama dia adalah Y. Okay, letak dulu Y. Letak dulu Y. Dekat depan sebab dia baca pensel dulu. Kalau dia baca pen, awak letaklah X tu dekat depan. Tapi sekarang ni dia baca pensel. So awak letak Y dulu kat depan. Lepas tu, lepas perkataan sekurang-kurangnya, maksudnya lepas simbol lebih dan sama dengan, tengok dia cakap 2 kali bilangan pen. So awak letak 2 kali, 2 kali tu maksudnya 2 darab lah. Okay, 2 darab dengan pen. Pen tu apa? X. Okay, X ni pen ni adalah X. So maksudnya Y lebih dan sama dengan 2X. Maksudnya Y adalah pensel. 2X maksudnya 2 kali pensel. Okay, kalau 3 kali pensel, 3 kali pensel pula. 2 kali pen. Kalau 3 kali pen, dia jadi Y sama dengan 3X lah. Ikut soalan punya perkataan. Kalau dia kata 2, 2. Kalau dia kata 3, 3. Kalau dia kata 1/3, letaklah 1/3. Jangan malu-malu. Letak sahaja nombor tu. Okay. Cuma awak kena tengok dia kali dengan siapa. Dia kali dengan X ke dia kali dengan Y. Okay. Yang penting objek ni awak kena namakan. Tak tahu nama habis. Okay. Setiap satu ni kalau awak betul, 1 markah. Kan? Nampak tak? Baca pelan-pelan ni senang dapat markah. Jangan gelojoh. Okay? Yang penting awak kena tahu situasi ni. Yang ni famous. Okay, ingat. 4 ni famous. Alright. Yang paling last. Ayat yang terakhir, ayat keempat. Ni kita tengok. Bilangan maksimum. Jumpa perkataan ni. Automatik. Kena letak simbol dulu. Okay, simbol apa nak guna? Kurang atau sama. Okay. Yang lain boleh try buka mic. Kalau nak check pun boleh, tak ada masalah. So maksimum ni adalah kurang dan sama. Jadi kita letak je dulu simbolnya. Saya gunakan warna hijau bagi nampak asing sikit. Kurang dan sama. Okay. Sekarang dia sebut huruf apa? Huruf apa pula? Sekarang dia sebut objek apa? Dia sebut objek pensel. Jadi bila objek yang pertama yang dia sebut ni, awak letak depan. Pensel ni adalah Y. Okay, Y. Dan berapa bilangan pensel tu? 900. Awak letaklah 900. Okay, dia tak ada huruf X. Dia tak ada sebut pen. Okay, dia tak ada sebut pen. Maksudnya tak ada langsung huruf X. So biarkan. Biarkan. Ni senanglah. Okay, 3 markah. Untuk soalan mencipta ketaksamaan. Okay, untuk soalan A. 3 markah. Okay, dan yang lebih-lebih ni awak boleh bacalah. Ni saya explain sikit ni tambahan untuk awak. Okay, maksudnya awak sekarang ni saya dah jelaskan sekurang-kurangnya jangan kurang. Selebih-lebihnya jangan lebih. Maksimum jangan lebih. Minimum jangan kurang. Tapi ada simbol yang biasa. Simbol biasa ni ayat yang biasalah.
Kalau dia kata tidak lebih, maksudnya janganlah lebih. Dia direct. Ni ayat yang paling simple. Yang ni kita panggil simple. Okay, ni simple punya. So bila simple ni tak perlu pening-pening. Kalau dia kata tidak lebih, jangan lebih lah. Jangan lebih tu maksudnya jangan lebih kurang dan sama dengan. Kalau tidak kurang, janganlah kurang. Lebih dan sama dengan. Ini yang orang kata ada perkataan tidak-tidak ni kat depan. Tidak-tidak kan. Okay. Sebab dia direct, simple punya. Dan yang paling simple, yang paling basic sekali, dia kata Y lebih besar. So besar je lah. Janganlah letak sama dengan, dia macam botak something kat sini. Dia adalah garis putus-putus. Nanti saya explain berkenaan dengan garis putus-putus. Tapi yang ini, just dia tak ada baris bawah. Dia tak ada sama dengan. Bila dia kata lebih besar je. Kalau dia kata kurang, kurang je. Tak ada pun tidak kurang beza ayat dia, kurang dengan tidak kurang ni tak sama. Okay, kalau kurang, kurang. Kalau lebih, lebih. Cukup. Ini simple. Yang paling famous ni yang saya nak awak tekankan, dan yang paling agak advance ni yang hijau ini advance ni, dia macam ni ekstrim sikit lah. Okay, saya letakkan ekstrim. So yang ni agak kebat lah. Sebab apa? Sebab dia gabungan daripada famous dengan simple. Dia gabungan. Kalau awak tengok kat sini, hasil tambah X dan Y. Okay, hasil tambah X dan Y. Yang tu kita tahulah, simple je. X campur Y. Lepas tu dia ada lagi satu, dia tambah. Dia ada letak lebih besar. So digabung dia gabung X campur Y dengan lebih besar. Dia gabungan. Dua situasi dalam satu ketersamaan. Okay, dua situasi dalam satu ketersamaan. Ini kita panggilkan ekstrim. Okay, hasil tambah campur dengan lebih. Okay, kemudian beza pula. Tadi tambah, sekarang kita dah faham lah. Okay, kalau tambah, tambah. Kalau beza, tolak. Jadi siapa tolak siapa? Y tolak X. Sebab baca Y dulu baru X. Okay, Y tolak X. Lepas tu X jatuh. Okay, bukan macam tu Y tolak X kurang daripada K. Maksudnya Y tolak X kurang K. K tu something lah, nombor lah kan. Biarlah K tu. Okay, yang penting depan ni Y tolak X gunakan simbol kurang. Ni gabungan dua situasi. Ekstrim. Dan yang paling pelajar paling cepat keliru adalah perkataan melebihi. Okay, melebihi dengan tidak lebih. Ni lain ayat dia sangat lain. Melebihi ni maksudnya macam ibarat seperti kita nak ambil advantage kat orang tu. Maksudnya dia melebihi dia. Kau melebihi dia. Maksudnya macam jahat lah sikit kan. Bunyi yang sangat-sangat kasar. Kau melebihi aku. Macam tu, maksudnya macam tu lah. So Y melebihi X ni maksudnya Y dia akan tolak X tu biar X tu jatuh. Y ni dah lebih-lebih lah ni. So maksudnya dia gunakan rumus tolak. Jadi ingat, melebihi ni ibarat seperti orang yang jahat, dia suka tolak orang. Y melebihi X, maksudnya Y tolak X. Okay, Y tolak X. Okay, ni hati-hati ayat perkataan melebihi ni. Saya tahu pelajar selalu confuse dengan perkataan tidak lebih. Sebab sometimes ada soalan tu dia cakap tidak melebihi. Tidak melebihi ni tak ada jauh beza dengan tidak lebih. Dia sama. Tidak melebihi ni maksudnya kurang dan sama dengan. So hati-hati. Ingat, ada perkataan tidak, just direct. Dia adalah simple. Tapi kalau tak ada perkataan tidak, dia adalah something yang orang kata macam ni lah, something yang ekstrim. Perkataan tidak ni just simple. Kalau tak ada perkataan tidak, maksudnya macam ni lah. Y tolak X. Okay, so nanti kena buat praktis lah untuk ayat-ayat macam ni. Nanti saya akan bagi banyak sikit. Tak apa, jangan risau. Alright. So untuk soalan B, bila kita nak lakar graf, okay, kita baca soalan dulu. Gunakan skala 2 cm kepada 200 pada paksi X. Ni awak nak kena faham apa itu graf. Kan awak belajar graf, awak kena tahu graf ni dia ada skala-skala dia. Jadi saya buka graf saya tunjukkan skala dia macam tadilah. Ni graf. Okey, bila awak ada kata graf, 5 kotak kecil kita anggap dia sebagai 1 cm. Tapi biasa untuk pelajar yang baik, dia akan lukis skala 2 cm. Ni 2 cm. Para 10 kotak kecil. Okay, 2 cm.
Mesti 2 cm. Tak kisahlah subjek matematik ke, matematik tambahan ke, mesti 2 cm. Baru cantik. Sekarang kita tengok. Dia kata sifir 200 untuk paksi X, sifir 200 untuk paksi Y. Jadi sifir 200 ni maksudnya, kan kita nak lukis graf, kita mulakan dengan kosong. Lepas tu awak kira lah, kalau kosong kat sini, 200 kat sini. Lepas tu 400. Sifir 200, maksudnya gandaan 200. 200, 400, 600, 800 dan 1000. Cukuplah sampai 1000. Tak payah banyak-banyak. Okay. Tengok nombor yang paling tinggi kat sini nombor 900. So 1000 lah maksimum kan. Ikut nombor yang kita tengok. Kadang-kadang pelajar confuse. Kita nak buat sampai mana? Sampai 2000 ke sampai 3000 ke tak tahu. Tengok ni kesamaan awak. Nombor apa yang paling tinggi? Nombor 900. So kalau kita tengok sifir sampai 900 je lah. Tapi ingat sifir 200 jangan letak sini 900 salah. Saya boleh potong satu markah. Kena cantik sikit graf. Letak 1000. Sifir 200. Walaupun sini 900 biarkan. Okay. Ini adalah paksi Y iaitu pensel. Ini adalah paksi Y, pensel. Tulislah sini biar awak nampak Y sama dengan pensel. Okay. Sama juga dengan X. X kita gunakan sifir 200. So benda yang sama sampai 1000. Biasanya dua-dua paksi ni kembar dia kena sama. Okay, ni X adalah untuk pen. Nampak L shape kat sini. Graf L. L shape. Ni paksi dia. Awak buatlah pakai pembaris. Saya malas nak buat sebab saya tak boleh guna pembaris dekat drawing tablet. Tapi ingat, ni baru lakar graf. Belum plot lagi. Kan nak lakar graf kan kena ada plot. So macam mana awak nak lakar graf ni? So awak kena asingkan ketaksamaan dia. Ni ketaksamaan pertama, ketaksamaan kedua, dan ketaksamaan ketiga. Okay. Satu-satu saya ajar satu-satu. Saya buat satu-satu dulu. Okay. Ni tak ada markah ni just untuk plot saja, just untuk suka-suka saja. Okay. First, kita letakkan persamaan yang pertama iaitu 3x tambah y lebih dan sama dengan 900. Ni kita punya jawapan lah tadi. Okay, kita nak plotkan dia macam mana kita nak plotkan dia. Okay, awak pernah belajar y sama dengan nx tambah c kan? Garis lurus punya konsep. Okay. Bentukkan y mx tambah c untuk persamaan ni. Maksudnya y duduk depan. Lepas tu x duduk depan, duduk belakang. Okay, x duduk dekat dengan c. Jadi awak pindahkan. Pindahkan dia jadi y lebih besar dan sama dengan negatif 3x tambah 900. Jadilah y sama dengan mx tambah c. Kan? Nampak tak bentuk dia? Lebih kurang. So pindah-pindah je sebenarnya. X tu awak pindah jadi negatif. Okay? Baru awak boleh plotkan kotak. Ni plotkan kita ada paksi x, kita ada paksi y. Okay. So bila awak dah ada persamaan yang awak dah cantikkan tadi iaitu y mx tambah c ni kan. Biasanya bila kita nak plot graf, kita suka sangat gunakan plot kosong. X ni kena mula dengan kosong. Yelah sebab kita tengok graf, kita kan nampak ada kosong kat sini kan. So kita mesti mula dengan kosong sebab senang. Okay. Sekarang buka kalkulator. Okay, kita letakkan persamaan yang kanan ni, kita gantikan x tu dengan kosong. Jadi awak letaklah negatif 3 kosong tambah 900. Jadi maksudnya salin balik persamaan dekat kalkulator tapi gantikan x tu dengan apa yang kita letak. X ni bebas kan, awak tak kisah nak letak berapa, nak letak 40 ke, nak letak 90 ke, tak kisah, terpulang. Tapi nak selamat, saya rasa kalau awak start dengan kosong lagi bagus lah. So saya tekan, saya dapat 900. Maksudnya jawapan ni, kita letak bawah. Jawapan letak bawah.
Atas pilihan kita. Okey, atas tu pilihan kita. Okey, contohnya saya nak letak 300. Contohlah sifir 3 kan. Mungkin saya letak 200. Boleh, tak ada masalah. Suka hati. Saya letak 200 dapat 300. Maksudnya dalam kurungan tu sebagai X. Okey, dalam kurungan yang dalam kalkulator ni sebagai X lah. Negatif 3X tambah 900 kan. Okey, so dalam kurungan ni saya letak dekat atas 200. Dan jawapan yang saya dapat tu saya letak kat bawah 300. Okey, dan awak cari lagi, tambah sikit, mungkin 300 lah saya letak sampai jawapan dia kosong. Sampai jawapan dia kosong. Jangan ada jawapan negatif. Kalau ada jawapan negatif, dia akan menyusahkan lagi awak. So ambil jawapan yang macam seakan-akan akan sampai kosong lah. Okey, so kalau awak tengok kat sini jawapan dia kosong, maksudnya awak gunakan 300. Okey, awak gunakan 300 kosong. Inilah cara awak nak plot graf dengan baik. Okey, mulakan dengan kosong, habiskan dengan kosong. Maksudnya X tu kosong, Y dia masih kosong. Yang paling last lah, baru nampak kemas. Okey, so plot ni ingat, dia sangatlah bebas. Terpulang awak nak guna 400 ke, awak nak guna 100 ke. Dia tak kisah Yang penting memudahkan awak. Ni nak memudahkan pelajar je, tak nak menyusahkan. Okey, settle lah ni plot. Betul, dah boleh proceed lakar graf. Tapi ada lagi 2 garis ada 3 garis sebenarnya. Sekarang kita nak lakar garis yang kedua. Garis yang kedua ialah Y lebih besar dan sama dengan 2X. Y lebih besar dan sama dengan 2X ni dah memang bentuk Y MX tambah C lah. Y depan, X belakang. Cuma C je yang tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Buat benda yang sama. Okay, buat benda yang sama. X, Y. Plotkan macam tadi saya ajar. Okay. Ini sangat senang. Awak main tekan-tekan je kalkulator. Oops. Plot macam ni lah. Paling minimum, bagi saya paling maksimum 3 cukup lah. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti pening. Okay, cukup lah 3 kotak macam ni. Okay, 3 kotak atas, 3 kotak bawah. Okay, jangan banyak-banyak. Kesian nanti. Okay, so kita macam biasalah kita ambil, tadi kan belah kanan kan. Kita ambil belah kanan. Kita ambil 2X tu. So letaklah 2, buka kurungan. X ni awak nak letak apa? Saya ajar awak letak kosong kan. Sebab kita kena mula dengan kosong. Saya ajar awak letak kosong dulu. Letak kosong. 2 kali kosong, dapat kosong. Okay, tak ada masalah. Tapi ada lagi 2 yang kita nak kena plot. Yang ni awak kena fikirlah. Awak nak letak apa pula kan? Mungkin awak nak letak 200. Letaklah 200. Dapat 400. Kan? Maksudnya dalam kurungan tu, letakkan dekat X. Jawapan tu letak dekat Y. Okay, awak letak 200, awak dapat 400. Letak berapa lagi? Mungkin awak kata awak nak letak 300. Contoh saya nak letak 300 lah. Okay, saya dapat 600. Okay, tak apa, terpulang. Okay, awak letak je. 300 dapat 600. Cukup, tak payah banyak-banyak. Macam ni cukup. 3 kotak atas, 3 kotak bawah. Okay. Selesai. Inilah cara nak plotkan dengan baik. Garisan ketiga. Y kurang dan sama dengan 900. Tak ada huruf X. So Y memang sama dengan 900. Dah cukup lah. Tak payah plot. Benda ni memang satu garis pun. Maksudnya kat sini, kalau Y lebih dan sama, kurang dan sama dengan 900, maksudnya Y sama dengan 900. Dia tak ada apa-apa, dia adalah 900. Memang pada paksi Y, 900. Garisan dia pada 900. Macam mana tu? So kita tengok graf. Okay, kita mula satu-satu Kita mulakan garisan pertama. Ni garisan pertama. So plotkan 0 dengan 900. Kosong dengan 900, kosong pada X, Y pada 900. So X ini kosong, dan saya guna warna merah.
X ni kosong. Kemudian Y dia 900. Kat sini lah 900. Okay, so awak plotkan kat sini. Ni permulaan dia. X, Y. Kita baca X dia kosong, Y dia 900. So sini. Okay, awak nampak ada tanda X kat sini. Macam main petua harta karun kan? Nampak X kat situ. Okay. Lepas tu 200 X dengan 300 Y. Ataupun awak terus je ambil ujung belakang ni tak ada masalah. 300 X, Y dia kosong. Ni 300 X. Okay, 300 X, Y dia kosong. So plot dia kat sini lah. So garisan dia akan jadi satu garis penuh. Ni namanya garis penuh. Okay, awak gariskan guna pembaris. Jangan tak guna pembaris. Wajib guna pembaris. So gariskan penuh macam tu. Okay, senang je. Plotkan depan, plotkan belakang. Dapat jawapan. Okay, memang garis, apa namanya? Garis lurus. Dia memang garis lurus. Maksudnya tak akan ada sengit. Memang tegak. Jadi awak plot lah macam mana pun. Dia akan dapat jawapan yang baik. Awak tengok nanti jawapan dia. Okay. Next, warna biru pula. Ni kosong-kosong. Start dengan kosong-kosong. Sinilah kosong-kosong. Dekat asalan. Kemudian X 200, Y 400. Okay, X sini 200. Warna biru X sini 200. Y sini 400. So kawasan dia adalah di sini. Nampak ni? So 300 dengan 600. 300, 600 kat sinilah. So ambil pembaris, gariskan, langgar saja plot, biar dia langgar sampai habis. Okey, langgar sampai habis maksudnya langgarlah. Langgar. Langgar. Tak guna pembaris susah sikit. Mungkin kat sini kot. Saya just lakar saja Kalau awak guna pembaris dia akan nampak tegak lah. Ni awak nampak annoying sikit lah sebab saya tak boleh guna pembaris. Okey, cukup sampai situ. Last kali garisan warna hijau. Okey, garisan warna hijau adalah Y sama dengan 900. Okay, Y sama dengan 900. So 900 kan kat sini pada Y. So awak ambil garis pembaris, awak gariskan tegak 900. Jadilah macam segitiga. Ni ada nama dia lah Y900. Yang ni Y sama dengan 2X. Kemudian yang warna merah 3X campur Y 900. Okay, dapat dah 3 garis. Dan awak kena lorekkan kawasan yang berkaitan. Kalau warna biru ni, okay, warna biru ni kan menunjukkan garisan merah kan. Dia kata lebih dan sama dengan. So kawasan atas. Lebih tu maksudnya kawasan atas. Ini saya dah tahu, awak faham lah. Kalau Y lebih besar dan sama dengan 2X, maksudnya warna biru ni garisan atas. So garisan atas kat sini. So tengok nak panah dia. Atas biru atas biru dekat atas. Dekat kawasan segitiga lah. Dan Y kurang 900 maksudnya bawah garis. Bawah warna hijau. So kawasan yang mempunyai banyak anak panah ni dikatakan kawasan berlorek. Okay, kawasan berlorek. So sinilah kawasan berlorek. Memang kawasan berlorek kebiasaannya bentuk segitiga. Kebiasaannya lah. Okay, so awak tak perlu risau. Cuma awak kena tahu simbol. Okay, kalau lebih atas garis. Kalau kurang bawah garis. Okay, awak kena tahu nama garis tu sendiri. Yang penting plot tu kena betul. So inilah gambar graf awak. Okay, grafnya kena plot. Ingat cara plot dia awak kena susunkan bentuk Y, MX tambah C. Lepas tu awak letakkan 3 kotak atas, 3 kotak bawah macam ni ada X, ada Y. Mulakan dengan kosong. Jawapan warna biru atas ni lah apa yang kita pilih, warna merah. Senang je. Cuma awak kena buat latihan bagi awak ingat lah. Sebab saya takut awak lupa. Okay. Selesai. 3 markah. Maksudnya 2 markah garisan betul. Lorekkan betul 1 markah. Garisan kalau salah saya dah bagi 1 markah je ataupun kosong ikut mata garisan awak tu. So memang 3 markah je. Okay. Memang 3 markah.
So yang ni awak boleh tengok dekat dalam Google Classroom. Saya ada upload jawapan dan awak boleh rujuk jawapan tu. Ini saya just menerangkan sahaja. Nanti bila kita dah masuk sesi kelas balik semula, maksudnya sesi syllabus balik, yang tu saya akan go slow sikit lah. Yang ni saya boleh lah laju-laju kan sebab ni based on soalan yang awak dah buat. Okay, bagi pelajar yang baru daftar tu, awak kena cuba fahamkan lah apa yang saya terangkan. Tapi jangan risau, saya akan explain lagi. Okay, saya akan tolong lah. Jangan risau. Okay, last. Soalan C. Soalan C ni berdasarkan graf. Kalau awak tak dapat buat graf, awak tak dapat jawapan lah. Itu je lah saya boleh bagi tahu. Okay, hitung jualan minimum dan maksimum jika kedai itu menjual 300 pen. Yang ni saya tak tahulah sebab ramai yang salah. Dan saya nak awak tengok betul-betul. Bila awak dah dapat graf, okay, awak kena tentukan 300 pen. 300 pen. Maksudnya paksi X tu 300. Okay, sebab kita tahulah pen tu X. Kalau pensel tu Y. Ni dah ada nama dah ni. Okay, X ni pen. So kita tengok 300. 300 kat sini lah 300. Dia kata dia nak jualan minimum dan maksimum. So awak cari je dekat kawasan lurik. Naik atas, naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. Ya, awak jumpa kat sini. Naik atas lagi awak jumpa kat sini. Ada dua kawasan. Okey. Maksudnya pelanggaran yang pertama kita tulis sebagai minimum. Ni dia langgar garisan tu. Dia langgar garisan tu minimum. Kemudian dia langgar lagi satu garis maksimum. Ada yang baru masuk? Okay, maksudnya pelanggaran yang pertama minimum, pelanggaran yang maksimum adalah yang kedua lah pelanggaran garis je, senang cerita pelanggaran garis. Awak langgar garis, itu minimum. Langgar lagi sekali, maksimum. Okey? Itu bacaan dia. Dan sekarang ni, dia kata dia nak keuntungan jualan hitung jualan, maksudnya dalam ringgit lah. So kalau awak tahu, kita ada 300 pen. Okay, ini awak terlepas pandang ni saya rasa. Kita kena faham. Kita ada minimum dengan maksimum. So kalau C1, kita kena faham minimum. Sekarang ni pen memang 300. Memang pen 300. Minimum adalah 300 pen. Okay. 300 X tambah dengan apa ni? Ni minimum dia langgar pada 600. Minimum dia adalah 600, iaitu 600 Y. Ni pensel. Okey, pensel 600. Okey, kemudian maksimum adalah pen masih sama 300. Tapi yang berubah dia adalah Y dia, iaitu pensel dia. Pensel dia dekat atas tu 900. Okey, pensel dia 900. Ini persamaan dia 900. Maksudnya pelanggaran pertama dia dapat Y 600, pelanggaran kedua dia dapat Y 900. Okey. Dan awak kena tahu harga dia. Harga dia senang je. Ambil je balik daripada ni. Ambil dia. X tu RM3, Y tu RM1. Okey, X tu RM3, Y tu RM1. So gantikan. Gantikan 300 kali RM3 tambah dengan 600 kali RM1. So dapat berapa ringgit? Lepas tu 300 kali RM3 tambah dengan 900 kali RM1. Berapa ringgit? Yang ni senang lah awak tekan kalkulator. Tapi yang susahnya bila awak nak tahu apa pelanggaran tu kat mana. Pelanggaran tu based on graf awak. Okay, awak kena tengok graf tu. Kalau graf awak betul, awak dapat jawapan yang betul. Okay, so jawapan dia 1,500. Dan jawapan untuk maksimum adalah 1,800. Tekan je kalkulator. Okay. Ni adalah yang awak cari tadi. 300 tu kenapa ada Kenapa ada 300? Yang kita dapat tadi 600 dengan 900 je. Sebab saya tahu ada awak yang buat 600 dengan 900.
Tapi kenapa salah? Sebab 300 ni memang dia dah jual. Tengok ni, awak baca jika pekedai itu menjual 300, kalau dia jual 300 tu tak dapat untung, mesti dia dapat untung kan? Kalau dia jual 300 pen, dia dapat jual 600 pensel. Ataupun kalau dia jual 300 pen, dia dapat jual 900 pensel. So kena cari setiap harga bagi jualan-jualan tu. So sebab tu kena ada persamaan, kena ada dia punya harga. Awak just buat persamaan, lepas tu gantikan dengan harga. Dapatlah jawapan. Okay, last. Soalan paling senang. Kalau awak tak buat soalan C1 pun awak boleh dapat jawapan dekat C2. Ni tak payah tengok C1 Mungkinkah sebanyak 500 pen dapat dijual? 500X dapat dijual. So 500 biasanya dekat sinilah. Okay, 500 dekat sini. Ni 500. So 500 ni berada dekat luar kawasan Lorik. Tak sampai pun Lorik. Bila tak sampai Lorik, bukanlah jawapan dia. Senang. Okay. Jadi awak tulis tidak. Tidak. Mungkinkah sebanyak 500 pen dapat dijual? Memang taklah sebab kerana 500 pen berada di kawasan luar Belorik. Maksudnya 500 pen tidak berada kawasan Belorik. Maksudnya tak ada dalam kawasan Belorik. Awak tengok dalam graf je. Tidak berada dalam kawasan Belorik. Soalan ni memang agak panjang lah. Sebab tu 9 hingga 10 markah tajuk ni. Tapi biasanya kalau awak betul-betul faham, awak betul-betul buat banyak kali buat latihan baru awak dapat. Kalau awak setakat dengar dan awak tak buat latihan memang awak tak dapat. Tapi jangan risau, saya akan bagi latihan nanti. Ni bukan latihan ni, just penerangan sahaja. So nanti jangan risau, saya akan tolong. Tapi awak kena janjilah awak kena buat. Okay, so awak just bagi tahu je tidak kerana 500 pen tidak berada dalam kawasan Belorik. Itu je. Sebab memang kawasan dia tak berada dalam kawasan Belorik. Apa yang awak nampak awak justifikasikan. Jangan awak justifikasikan sesuatu yang awak tak nampak. Awak justifikasikan balik benda yang awak nampak dalam soalan. Okay, tak payah nak kebat-kebat sangat. Okay, so itu sahaja. Tapi jangan risau, saya nak awak kukuhkan macam mana awak nak buat situasi ketaksamaan ni. Dua soalan 2A ni. Ni kalau awak tak dapat buat yang graf pun tak apa. Saya nak awak at least dapatkan A, 2A ni. Okay, 2A ni awak kena betul. Okay, so ingat, benda ni awak boleh screenshot kalau awak nak. Sebab nanti soalan kuis saya masukkan. Awak kena tengok balik. Jawab pelan-pelan jangan jawab laju-laju soalan kuis tu. Wajib jawab soalan kuis tu sebab itu sebagai kehadiran. Betul tak awak hadir kelas ni? Takkan awak hadir setakat awak datang kelas lepas tu awak tinggalkan kelas macam tu je. Tu saya nak awak punya ni lah. Okay, kefahaman tu. Alright, so linknya saya akan bagi dekat ruangan Google Meet. So ingat tau, kalau awak tak hadir selama 3 kali, maksudnya tak kisahlah selang-seli kan. 3 hari awak tak hadir, maksudnya saya anggap awak tak minat. Melainkan kalau awak tak hadir bersebab. Contohnya, PM saya awak bagi tahu awak ada masalah keluarga, awak ada nak keluar dengan keluarga ataupun ada COVID pula. Demam ke atau sakit ke, masalah lain ke atau sebagainya. Apa-apa alasan saya boleh terima, tapi kalau awak ada bukti lagi bagus. Biar awak disiplin sikit. Saya tak nak awak jenis yang daftar kelas tapi malas nak belajar. Itu saya tak suka lah. Tu faham-faham Apa, jangan risau. Saya tak marah pun kalau awak tak buat kerja saya. Saya cuma kecil hati kalau pelajar dia tak ada kelas. Tapi dia join tuition kan. Tu yang saya tak nak tu. Okay, so itu saja kelas saya malam ni. Memang makan masa yang lama lah. Saya tak sempat nak bagi sedikit ceramah atau apa. Just nasihat je lah. Okay, awak teruskan belajar. Dia akan jadi lebih senang kalau awak betul-betul tekun. Mungkin awak masih belum cukup lagi apa yang orang cakap, senang cerita susah lagi lah. Awak tak cukup effort lagi lah. Tu je. Kalau awak rasa awak dah banyak berusaha tapi awak kena usaha lagi. Teruskan. Jangan putus asa. Itu je saya boleh sampaikan. Alright. So itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.
Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.